Hai, nama saya Mawadah binti Zamani, IIF 190010 sebagai interviewer. Nama Siti Hawa binti Adam, nombor matrik IIF 190031, memegang watak sebagai seorang pembaca berita dan inspektor. Hai, saya Filzatul Afiqah binti Muhammad Helmi, IIF 190007 sebagai Aminah. Assalamualaikum, hai, saya Anizatul Atirah binti Ramlan, IIF 190004 sebagai Fatimah. Baiklah, di sini saya bawakan Cik Aminah dan rakan kongsinya Cik Fatimah sebagai pengusaha sebuah restoran di bandar. Restoran mereka berjaya menarik perhatian ramai pelanggan kerana makanan yang disediakan lazat dan berpatutan. Persekitarannya juga bersih dan selesa. Di sini kita dapat lihat bahawa restoran mereka telah mematuhi perspektif pengendalian makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mari kita kaji dengan lebih lanjut, apakah cara pengendalian makanan yang harus dipatuhi oleh pengendali restoran. Hai Cik Aminah, boleh saya bertanya tentang cara pengendalian makanan yang betul? Antara perspektif pengendalian makanan yang kami perlu patuhi adalah kami mengamalkan kebersihan diri ketika menyediakan makanan seperti membasuh tangan dan memakai topi atau penutup rambut. Kami juga perlu memastikan peralatan memasak yang kami gunakan mestilah mudah dicuci atau dibersihkan, dan kami juga perlu mengelakkan daripada menggunakan peralatan yang sumbing dan patah. Terusnya, kami juga sentiasa memastikan persekitaran premis berada dalam keadaan baik seperti memastikan lantai tidak licin, dan kami juga akan memastikan sisa makanan tidak bertaburan dan kerap kali dipastikan tong sampah sentiasa berada dalam keadaan tertutup bagi mengelakkan kehadiran makhluk perosak. Okey, baiklah. Itulah sedikit tips pengendalian makanan daripada Puan Aminah. Pada tahun 2020, virus COVID-19 telah tersebar di seluruh dunia termasuk Malaysia. Disebabkan penularan wabak ini, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Kesannya, banyak sektor industri yang terpaksa berhenti beroperasi dan mengalami kerugian termasuk industri makanan. Jadi soalan kepada Cik Fatimah, boleh Cik kongsikan, selain daripada kerugian yang dialami semasa penularan wabak COVID-19, apakah cabaran lain yang dihadapi oleh pihak Cik dalam pengurusan restoran ini? Antara cabaran yang kami alami sepanjang menguruskan restoran ini, yang pertama, kefahaman dan kesedaran para pekerja. Mereka kurang peka untuk mengendalikan makanan dengan betul, di mana mereka tidak mengambil berat tentang kebersihan makanan dan bahan yang boleh mencemarkan makanan. Yang kedua, mereka juga berdepan dengan cabaran seperti mencari pembekal makanan yang mematuhi piawaian keselamatan yang betul dan mempunyai rekod yang baik. Selain itu, cabaran dari pelanggan itu sendiri seperti pelanggan yang tidak sabar dan tidak dapat menunggu lama untuk menerima pesanan mereka. Hal ini sering berlaku apabila pekerja restoran yang terhad tidak mampu untuk menampung pelanggan yang ramai pada satu-satu masa. Nampaknya berdasarkan kata-kata Cik Fatimah tadi, kita dapat lihat bahawa pengendali restoran mengalami pelbagai cabaran dalam menangani wabak COVID-19 ini. Pada 4 Mei yang lalu, kerajaan telah mula melonggarkan PKP dengan mengumumkan perintah kawalan pergerakan syarat. Kebanyakan premis telah dibuka semula dengan langkah penjarakan sosial yang ketat. Terdapat pelbagai SOP yang perlu dipatuhi yang telah ditetapkan oleh KKM sendiri. Antaranya ialah premis perlu menyusun meja dan kerusi antara meja dan kerusi yang lain sejarak 1 meter untuk mengekalkan jarak yang selamat bagi pelanggan. Yang keduanya, premis juga perlu menandakan garisan di lantai di hadapan kaunter bayaran untuk supaya pelanggan boleh menjaga jarak mereka antara orang depan dengan orang belakang semasa melakukan pembayaran di kaunter. Yang ketiganya, premis perlu menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan yang mencukupi untuk pelanggan. Dan yang keempatnya, pelanggan perlu mencatat nama, nombor telefon, masa dan tarikh mereka datang ke premis. Ini kerana apabila adanya berlaku kes positif COVID-19 yang berlaku pada salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan yang lain yang datang pada hari yang sama boleh segera dikesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mematuhi perspektif pengendalian makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah penting bagi memastikan makanan yang disediakan adalah bersih dan selamat. Di sini saya ingin meminta pendapat Cik berdua untuk kongsikan sedikit tentang apakah kepentingan mematuhi etika dalam industri makanan. Pendapat saya sebagai pengeluar amatlah penting untuk kita mematuhi setiap etika dalam industri makanan supaya makanan yang dihasilkan dapat dijamin mutu, kebersihan dan keselamatan untuk dimakan oleh pembeli atau pelanggan. Yang kedua, supaya dapat mengelakkan pembeli daripada terkena sebarang penyakit yang tidak diingini seperti cirit-birit dan keracunan makanan. Tambahan kepada apa yang Cik Aminah katakan, antara kepentingannya adalah untuk mengelakkan atau menghalang pembiakan kuman, virus, mikrobakteria dan pelbagai patogen yang mudah membiak dalam persekitaran yang lembab, busuk dan berair. Kemudian juga dapat menimbulkan kesedaran kepada pengendali-pengendali makanan akan kepentingan mematuhi etika dalam penyediaan makanan. Baiklah, terima kasih kepada Cik Aminah dan Cik Fatimah atas kesediaan bersama kami pada hari ini untuk berkongsi tentang etika dalam pengurusan makanan. Hal ini saya kira amat penting untuk diketahui bagi pihak-pihak yang sepatutnya dan mengambil berat tentang isu ini. Sekian sahaja daripada saya.